Bermula bagi pengenalan kepada syarikat yang kami pilih, iaitu syarikat Tok Kuleko Sendi Berhad, telah mula berada dalam pasaran sejak 3 Mei 2018 dan diasaskan oleh Encik Wan Muhammad Sufian. Syarikat ini pada awal penubuhan hanya bermodalkan RM120,000 dan seterusnya berjaya bertapak dalam pasaran penjualan keropok leko di Terengganu, khususnya dengan memiliki 4 buah cawangan, dan syarikat Tok Kuleko Sendi Berhad juga menghasilkan produk mereka sendiri dengan memiliki kilang mereka sendiri. 3 daripada cawangan mereka bertempat di Terengganu, manakala 1 daripadanya bertempat di Selangor. Setiap cawangan Tok Kuleko Sendi Berhad mempunyai pekerja yang ditugaskan bagi mengawal operasi cawangan adalah dalam lingkungan tidak melebihi 20 orang bagi satu cawangan. Seterusnya ialah kajian literatur. Berdasarkan kajian mengenai gelagat organisasi, kajian daripada Yusof AA 2010 telah menyatakan kepuasan kerja bakal mempengaruhi tahap penlibatan kerja dan komitmen terhadap organisasi. Selain itu, kajian mengenai pemboleh ubah tidak bersandar independent variable di mana menurut Curiah M 2011, satu kajian telah dijalankan kepada guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang untuk mengetahui konflik dan emosi seseorang guru yang bertugas. Hal ini kerana emosi merupakan salah satu pemboleh ubah tidak bersandar. Seterusnya, pemboleh ubah bersandar, dependent variable. Merujuk Sapri M. Baber M. dan Hakim Muhammad A. 2004, kajian menunjukkan faktor lokasi merupakan faktor penting di dalam tingkah laku pelanggan memilih tempat makan di kawasan kampus. Hal ini kerana tingkah laku pelanggan mendorong kepada kecekapan sesebuah organisasi. Metodologi. Antara kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah: yang pertama, soal selidik. Terdapat beberapa soalan yang ringkas dan mudah untuk difahami. Soalan borang soal selidik merupakan soalan tertutup dan menggunakan 5 aras liket, iaitu sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Soal selidik ini mengandungi 3 bahagian soalan yang berkaitan dengan persepsi pekerja terhadap organisasi, iaitu bahagian A mengandungi soalan yang berkaitan dengan umur dan jantina responden. Bahagian B mengandungi soalan yang berkaitan dengan pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu emosi. Dan bahagian C pula mengandungi soalan berkaitan dengan pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu tingkah laku pelanggan. Seterusnya, kaedah yang kedua yang digunakan dalam kajian ini adalah temu bual. Kaedah temu bual digunakan secara tidak formal, bersemuka melalui Google Meet bersama seorang pekerja syarikat Tok Kuleko Sendi Berhad dengan bertanyakan berkaitan dengan latar belakang syarikat, maklumat pengasas dan lain-lain. Kaedah yang terakhir yang digunakan dalam kajian ini adalah pengumpulan data dan data analisis. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan graf dan carta. Selain itu, pengkaji juga menganalisis data bagi penyataan yang menggunakan skala liket sangat setuju, setuju, tidak pasti, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Keputusan prestasi pekerja terhadap organisasi. Pemboleh ubah tidak bersandar, emosi. Berdasarkan data yang diperolehi daripada borang soal sidik, pengurus dan pekerja saling membantu antara satu sama lain, di mana mereka sering memberi tindak balas yang rasional untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam organisasi mereka untuk mencapai objektif dan matlamat organisasi. Oleh itu, pekerja di syarikat Tok Kuleko Sendi Berhad mempunyai emosi yang stabil dalam melaksanakan tugas mereka untuk menghasilkan produk yang berkualiti tinggi kepada pelanggan dengan adanya tanggungjawab bersama dalam menghadapi pelbagai masalah yang perlu ditepuhi. Seterusnya, menurut Cik Amira, pekerja di syarikat ini bekerja selama 8 jam sehari, di mana mereka akan mula bekerja pada pukul 8 pagi sehingga 4 petang dan akan bercuti setiap hari Jumaat. Oleh itu, pekerja mempunyai masa rehat yang lebih lama daripada masa kerja.
Ia akan meningkatkan taraf hidup pekerja. Hal ini akan menyebabkan pekerja mempunyai emosi yang positif ketika menghasilkan pengeluaran. Hal ini juga secara tidak langsung pengeluaran akan lebih cekap dan berkesan sekiranya pekerja mempunyai emosi yang stabil secara berterusan. Di samping itu, menurut Cik Amira, setiap pekerja di syarikat ini akan dilatih untuk mengenal pasti kaedah yang betul dan berkesan bagi menghasilkan pengeluaran yang berkualiti. Misalnya, pekerja didedahkan dengan menggunakan teknologi pemprosesan ikan segar yang cekap dan berkualiti. Oleh itu, emosi pekerja sentiasa berada dalam keadaan yang stabil kerana pihak pengurusan tidak mengamalkan sikap berat sebelah dalam sistem organisasi mereka. Berdasarkan data kajian ini, kami mendapati bahawa sistem pengurusan yang baik antara pengurus dan pekerja dapat menjaminkan hubungan yang baik dan sejahtera. Hal ini dikatakan demikian kerana peranan pengurus dan rakan sekerja yang mempengaruhi persekitaran kerja. Misalnya, pengurus dan rakan sekerja saling bekerjasama dalam organisasi ini akan mewujudkan persekitaran kerja yang baik dan selesa. Oleh itu, sikap prihatin dan tanggungjawab pengurus kepada pekerja dan sikap kesepaduan dalam kalangan pekerja akan mempengaruhi emosi pekerja dalam meningkatkan produktiviti pengeluaran pemasaran perniagaan mereka. Pemboleh ubah bersadar kepuasan pelanggan. Berdasarkan daripada data yang dijawab oleh responden, kami mendapati bahawa organisasi yang tidak menggunakan sistem birokrasi dalam menyelesaikan masalah, maka organisasi tersebut akan dapat bertindak pantas dalam menyelesaikan sebarang masalah dengan cekap. Tindakan ini diambil dengan pantas untuk menjaga kepuasan pengguna bagi meningkatkan tingkah laku pelanggan terhadap perkhidmatan terbaik yang diberikan oleh pekerja. Selain itu, sistem organisasi di syarikat ini telah menetapkan peraturan dan undang-undang yang lengkap bagi memurahkan segala tugas yang perlu dilakukan oleh pekerja mereka tidak sesat dan tidak berat sebelah. Oleh itu, semua pekerja dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan teratur bagi meningkatkan tingkah laku pengguna terhadap perkhidmatan yang baik yang telah dilakukan oleh pekerja. Berdasarkan data yang diperolehi, kami mendapati bahawa jumlah pekerja yang memuaskan dapat membahagikan tugas yang agak saksama seperti pembahagian pemprosesan, pembekalan dan penjualan keropok lekor serta penyediaan keropok keliling dalam meningkatkan produktiviti pengeluaran yang berkesan dan cekap kepada pelanggan. Oleh itu, tingkah laku pengguna akan sentiasa positif akibat kecekapan dan keberkesanan pekerja terhadap tugas mereka yang lengkap dalam memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mereka. Seterusnya, berdasarkan data yang dijawab oleh responden di syarikat Tunku Lekor Sendirian Berhad, dapat kami simpulkan bahawa sekiranya semua pekerja dapat meningkatkan produktiviti pengeluaran mereka dengan cekap dan berkesan, mereka akan menerima ganjaran yang istimewa seperti mendapat bonus yang lebih tinggi daripada sebelumnya atau mendapat kenaikan gaji mereka. Oleh itu, pekerja akan mempertingkatkan prestasi mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lumayan kepada syarikat mereka. Secara tidak langsung, tingkah laku pengguna dapat ditingkatkan berdasarkan perkhidmatan yang baik yang diberikan oleh pekerja tersebut. Perbincangan. Berdasarkan analisis data daripada kajian menunjukkan pengurus syarikat Toko Lekor Sendirian Berhad menjalankan tugasnya sebagai seorang pengurus dengan baik. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan pekerja menjawab borang soal selidik yang disediakan oleh pengkaji dengan jawapan yang sangat setuju dan setuju. Hasil daripada analisis dapat diringkaskan bahawa organisasi di syarikat tersebut saling bekerjasama dengan memberi tindak balas yang rasional terhadap pekerjaan mereka. Hal ini menyebabkan berlaku persekitaran pekerjaan yang positif dan tidak ada perkara yang mengganggu emosi. Dengan keadaan sedemikian, pekerja berpuas hati dalam menghasilkan produktiviti dan kualiti yang amat berguna kepada organisasi. Kepuasan pekerja terhadap organisasi jelas mempengaruhi kesetiaan dan produktiviti mereka di organisasi tersebut.
Kepuasan yang tinggi mendorong seseorang pekerja melakukan potensi dengan penuh. Oleh itu, apabila syarikat toko Lego Sendirian Berhad mempunyai pekerja yang cekap, syarikat dapat ditumbuh dengan baik dan maju. Kesimpulan, syarikat toko sendirian Berhad merupakan syarikat yang mempunyai pengurus dan pekerja yang sangat bertanggungjawab dan saling bekerja sama dalam segala hal yang dilakukan. Hasil soal selidik menunjukkan tindak balas yang positif dari semua pekerja dan jawapan yang didapati daripada soal selidik ini menyatakan lebih daripada separuh pekerja berpuas hati bekerja di syarikat toko sendirian Berhad. Oleh hal yang demikian, pekerja syarikat toko sendirian Berhad merasa seronok bekerja untuk organisasi ini, membuatkan usaha untuk bekerja lebih lancar dan bekerja dapat mempertingkatkan kemahiran yang dimiliki melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Jelaslah, daripada kajian ini, syarikat toko sendirian Berhad merupakan syarikat atau organisasi yang produktif dan mempunyai pekerja yang berkualiti. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.